Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sedang hadirin, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pembacaan kitab kita, kitab Muhimah fil Ilmil Hadis, pada sisipan yang terakhir, nasihat yang kelima. Yaqulullahu ta'ala, ya ibna Adam, la takum mimman yuqassirut taubah wa yutawwilul amal wa yarjul akhirah bighairi amal. Yaqulu qaulul abidin wa ya'malu amalal munafiqin. In u'tiya lam yaqna wa in muni'a lam yasbir. Ya'muru bil khair wa la yaf'aluhu wa yanha bisyarri wa lam yantahi anhu. Yuhibbus salihin wa laysa minhum wa yabghadul munafiqin wa huwa minhum. Yaqulu ma la yaf'al wa yaf'alu ma la yu'mar wa yastawfi ma la yufi. Baik, kita baca sampai situ dulu. Kita lihat hadis qudsi yang seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulullahu ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Dia tak sebut wahai anak-anak bro. Dan bila kita sebut wahai anak-anak Adam, tak ada siapa pun yang marah. Wahai anak-anak Adam, tak ada siapa pun marah. Sebab memang itulah asal kita. Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan yang pertama Nabi Adam sebagai manusianya. Sebab tu kita tak marah bila kita disebut wahai anak-anak Adam. Tapi cuba kita sebut wahai anak-anak bro. Agak-agak tuan-tuan baling apa dengan saya? Apa yang ada di tangan? Ada handphone baling, ada batu. Pasal apa ustaz panggil kami anak buruk? Kami anak Adam, anak cucu Adam. Sebab dulu-dulu kita belajar manusia ni berasal daripada buruk. Dan percaya pula. Jadi betulkan balik fahaman tu. Wahai anak-anak Adam, kita ni daripada Nabi Adam. Apa kaum sekalipun, apa bangsa sekalipun, apa warna kulit sekalipun, kita daripada anak cucu Adam. Tak ada apa pun yang membezakan kita ni melainkan agama dan takwa kita. Sebab tu kita tak boleh hina warna kulit orang, tak boleh hina bahasa orang, tak boleh hina kaum. Sebab kita berasal daripada satu dan dijadikan oleh Allah. Kata Allah, ya bani Adam, la takum mimman yuqassirut taubah. Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu termasuk pada golongan yang melewatkan taubat, yang memandang enteng dengan taubat. Yuqassirut taubah, melewat-lewatkan taubat, main-main dengan taubat, melengah-lengahkan taubat. Dan kata dia lagi, wa yutawwilul amal, sebaliknya kamu memanjangkan angan-angan. Apa makna al-amal? Amal maknanya angan-angan. Tadi ustaz yang kita sembahyang tadi, itu amal. Beza. Satu amal. Tulul amal, panjang angan-angan. Kalau ayam, amal itu angan-angan, cita-cita. Kalau amal bunyi dalam sikit, amalan itu amalan. Tulul amal, panjang amalan tak apa. Yang tak disukai ialah tulul amal,
panjang cita-cita, panjang angan-angan. Jadi dua perkataan yang bunyi hampir tapi lain makna. Pertama, amal. Apa dia amal? Cita-cita, angan-angan. Satu lagi amal, amalan, amal soleh. Yang Nabi tak suka tu apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Saya suka sebut tentang hari ni orang orang membuat prepping, bercakap tentang soal prepping. Baguslah. Dia kata Ustaz Dajjal nak sampai ni kita kena buat prepping lah. Simpan beras, simpan apa-apa benda ni kita tak tahu. Bala petaka mai kita kena prepping Ustaz. Bagus ya. Saya tak ada larang buat. Soalan dia, kamu yakinkah kamu boleh hidup simpan makanan sampai 6 bulan? Simpan makanan sampai setahun? Kamu yakin kamu boleh hidup? Tak, ini usaha Ustaz. Usaha pun tidaklah sampai pada satu tahap tulul amal. Bila datang musibah ni, kamu ingat boleh simpankan makanan? Mari banjir sekali tuan-tuan, dengan beras hanyut sekali. Sebab itu di akhir zaman yang disuruh preppingnya ialah amalan. Amal itu. Banyakkan sembahyang malam, banyakkan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan baca Quran, banyakkan sembahyang malam, banyakkan berzikir. Itu prepping sekarang. Dah tahu nak kiamat tapi sibuk duk siap makan. Kan pelik itu. Kita ni Ustaz nak datang Dajjal dah Ustaz. Habis tu siapkan makan banyak-banyak. Biar betul kau. Siapkan iman, tambahkan iman. Mempersediakan yang ni kita takut tuan-tuan. Yang kita sebutkan tadi ni, itu nama dia tulul amal, cita-cita, angan-angan nak hidup lama. Sebaliknya memendekkan taubat, melengah-lengahkan taubat, yuqassirut taubah. Ini penyakit kita. Lambat taubat. Dah masuk dah bulan Syaban ni, tapi tak qada-qada lagi puasa. Bila nak qada puasa nyaman, nanti masuk Ramadan kamu kena tambah lagi tau. Kamu dah 3 kali Ramadan tak qada puasa. Nanti kamu kena bayar fidyah tambah. Tak apalah, tak apalah. Berapa banyak yang penyakit tak apa sekarang. Ada orang tuan-tuan, dia datang jumpa, dia mengadu yang dia ni pakai tattoo di badannya. Satu orang muda. Dia kata, Ustaz macam mana nak taubat? Saya kata taubat nak buat macam mana? Ni ada benda ni. Kalau ada ikhtiar untuk buang, buang. Cari jalan. Jangan pergi ambil asid pula, pergi siram pula. Tak disuruh. Habis tu nanti macam mana saya nak ikut Ustaz pergi umrah? Saya kata pergi lah. Dia ikut saya pergi umrah tuan-tuan. Saya ingatkan di lengan ni saja dia ada tattoo. Rupanya di belakang ni pun tattoo. Bila pakai kain ihram, nampak. Wah, ini something kampung dusun. Ganas gila ni tuan, belakang ni penuh. Ingatkan di sini, dia tunjuk saya sini. Bila dia buka kain ihram, belakang lagi ada. Dia pakai kain ihram. Taubat. Yang hak kita buat lepas-lepas tu tak usah duk fikir dah, tak usah duk ingat dah, tak usah duk kenang dah. Yang kita duk ingat sekarang ni ialah aku takut, aku tak sempat taubat, tak sempat taubat. Bimbang Allah jemput aku dalam keadaan maksiat. Bimbang Allah Ta'ala jemput kita ni dalam keadaan kita ada dosa dengan mak kita, dosa dengan isteri, dosa dengan ayah kita, dosa dengan jiran, dosa dengan manusia banyak. Yang tak sempat kita minta ampun. Dosa dengan Allah tadi kita minta ampun. Tadi lepas sembahyang tadi kita minta, ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah. Yang tu, habis itu dosa dengan orang.
dosa sama-sama jemaah kita tadi. Dosa ngumpat. Kita tengok dia pakai jubah, dia pakai serban jalan keluar. Kita duduk lepak kat tiang lah. Nyimbang 2 orang. Dia dah pergi haji ke? Dah lagi. Tu yang pakai jubah, pakai serban. Tahu. Haji Mardud mana tahu. Dia panggil Haji Mardud pula pergi keluar. Dia nak pakai jubah kan, dia nak pakai serban tu hak dia. Yang hampir ngumpat tu saya pak. Sampai sekarang tak minta maaf ke dia. Minta maaf. Bang, saya minta maaf. Pak saya apa? Aku mana nak tahu kau ada salah kau minta maaf nak. Okey, dah. Abang tu pula, selagi hang tak cerita ke aku, hang kata apa ke aku tak maaf dengan hang. Mampu dia panjang cerita pula. Gaduh pokok tu pula. Sebab tu orang dah minta maaf, maafkan saja. Jangan tanya, jangan soal apa dah. Tutup buku. Saya taklah kata saya bagus, tapi saya buat benda tu. Sebab saya tak nak panjang cerita. Kalau tuan-tuan ingat 3-4 bulan lepas saya tak apa sihat, tak apa boleh berjalan kaki. Diri lama tak boleh jalan, tak boleh main bengkak semacam. Sampai kena potong, bukan potong terus, potong sikitnya. Seminggu 2 lepas tu tuan-tuan, ada satu orang muda main nak jumpa saya dekat jaga, pondok jaga sekolah. Jaga tanya, main buat apa? Nak jumpa Ustaz Kazim. Sebab nak minta maaf. Sebab nak minta maaf. Pak saya apa? Dah masalah kaki dia sakit hari tu, saya yang jaga kata, Datuk, ni ada orang main nak minta maaf, kaki Ustaz sakit tu dia yang sihirkan. Dia yang buat. Jadi dia nak main minta maaf. Okey, saya maafkan dia, suruh dia balik. Suruh dia balik. Jumpa ke apa ke, siapa yang suruh, siapa yang buat, apa pun saya tak mau tahu. Yang penting aku dah maafkan hang dah minta maaf, kosong-kosong sudah. Sekali lagi saya tanya pula, siapa suruh hang buat? Berapa upah hang dapat? Pasal apa hang buat? Lama-lama pakai duk naik angin pula. Tak payah. Dah sakit, pergi berubat. Hang dah minta maaf, alhamdulillah. Dah minta maaf, aku maafkan. Senang hidup. Sementara kita boleh settle dalam dunia ni tuan-tuan, settle siap-siap. Sebab bila sampai di sana nanti nak settle tu jadi payah. Baik, kemudian kata dia lagi, wa yarjul akhirah bighairi amal. Yarju maknanya mengharap. Kita kata roja. Roja ni maknanya mengharap. Orang Melayu faham roja tu okey. Apa faham roja? Roja tu roja. Satu lagi roja'. Roja'ah, kembali, balik. Roja'ah wa roja'na ilallah, kami kembali pada Allah. Di sini dia sebut roja. Roja maknanya mengharap. Wa yarjul akhirah, kamu mengharap pada akhirat tapi tak ada amalan, bighairi amal. Jangan kata tak ada amalan. Kadang-kadang beriman pun tidak. Tu nantimu di pintu syurga. Dia mengharap masuk syurga, beriman pun tidak. Macam mana nak masuk syurga? Itu satu hal. Saya baru ni baca satu tulisan satu orang. Dia kata, Ustaz, syurga ni semua orang boleh masuk syurga. Islam ke, tak Islam ke, semua boleh masuk syurga. Hai, siapa pula? Sebab Nabi cakap, redallah fil redal walidain. Keredaan Allah adalah keredaan mak bapak. Dan Nabi cakap, syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Maknanya siapa-siapa yang taat pada ibu dia, masuklah dia dalam syurga walaupun dia tak Islam. Tepuk dahi saya tuan-tuan. Astaghfirullahalazim, Al-Kazim. Tapi dia lelaki, kita panggil dia combi. Alah combi, hampir mengaji habis lu combi oi. Satu, ada pula orang Islam kata ada syurga
yang dikhususkan untuk orang Islam, dan ada syurga yang dikhususkan untuk orang bukan Islam yang baik-baik. Astaghfirullahalazim. Jadi kalau orang bukan Islam tapi dia baik, dia mati, dia syurga. Syurga bahagian orang bukan Islam. Kita nak kata apa punya ajaran ni tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut syurga ni untuk orang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahawa mereka itu disediakan syurga. Dua syarat: beriman, beramal soleh. Nak masuk syurga ni apa syarat? Nabi kata dah, semua orang layak masuk syurga. Semua orang beriman layak masuk syurga. Semua orang berhak masuk syurga. Maka sahabat tanya, siapa yang berhak, siapa yang layak ya Rasulullah? Siapa yang nak masuk? Siapa yang nak masuk, silakan. Macam masjid, semua orang boleh. Semua orang boleh masuk masjid. Kita tolaklah tepi dulu ni, bab SOP ke, bab sejadah kan, kita cerita dulu ni. Sekali kata pula ustaz saya tak ada lah, tak boleh masuk lah. Kita tak tu tak tepi sat dah. Kita cerita ni, masjid ni masuk. Siapa nak masuk masjid, mai. Tapi berapa ramai yang nak? Berapa ramai yang nak masuk dalam masjid? Tak ramai. Begitulah, masuklah dalam syurga siapa yang nak masuk. Tapi berapa ramai yang nak masuk syurga? Bukannya ada halangan nak masuk masjid? Bukannya ada halangan untuk kita ni nak pergi masjid? Pergi. Begitu juga tidak ada halangan untuk masuk syurga. Masuklah. Tapi dua: beriman dan beramal soleh. Engkau beriman? Ya. Engkau beramal soleh? Tak. Lambat sikit. Sebab kau tak ada amal soleh. Sebab itu dalam tu dia sebut apa? Wa yarjul akhirah bighairi amal. Kamu mengharap akhirat tapi tak ada amalan. Tapi ustaz, bukan depa habaq, depa kata kan nak masuk syurga ni bukan dengan amalan ustaz, dia dengan rahmat daripada Allah. Dengan rahmat Allah yang masuk syurga ustaz, bukan dengan amalan. Siapa kata? Ada ustaz kata? Habis tu hadis ni hang letak di mana? Ayat Quran tadi hang letak di mana? Berilah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan syurga. Betul nak masuk ke dalam syurga tu dengan rahmat Allah, betul. Tapi bersandarkan kepada apa? Dengan rahmat Allah lah kita ni masuk syurga. Pasal apa? Semayang maghrib 5 minit, makan nasi kandar setengah jam, baca Quran 10 minit, tengok wayang 2 jam setengah, hidup 40 tahun buat haji sekali. Puasa hanya sebulan, balance 344 hari makan. Gaji 4,000, sedekah RM4. Kalau nak dikira dengan amalan kita tu, tak layak kita masuk syurga. Tetapi kerana rahmat Allah lah engkau layak. Itu maksud dia. Bukan maknanya langsung tak payah semayang. Jangan semayang. Dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Kalau tak semayang pun, kalau ditakdirkan Allah suka kita masuk syurga, kita masuklah. Kalau macam tu Tuhan bersifat macam mana pula? Tuhan kan maha adil. Allah kan maha adil. Jadi kena faham ni, jangan mengharapkan akhirat tanpa amalan. Amalan tu apa? Taqwa. Amalan tu apa? Bekalan. Bekalan yang terbaik apa? Taqwa. Wa tazawwadu
fa inna khairaz zadit taqwa. Berbuat bekallah kamu, sebaik-baik bekal nak menuju akhirat ialah ketakwaan, bukan tak payah semayang. Sebab ada orang kata hari ni jangan semayang kalau tak khusyuk, nanti celaka. Fawailul lil musallin. Jangan semayang kalau tak kenal Tuhan, jangan semayang kalau tak khusyuk. Habis itu macam mana kau nak masuk syurga kau tak ada amalan? Ustaz faham dah ayat tu, fawailul lil musallin. Binasalah, celakalah orang yang semayang. Bacalah sampai habis terjemahan dia. Yang kata hak celaka binasa ni orang yang semayang, dia macam mana? Sekarang ni tuan-tuan zaman sibuk. Zaman sibuk. Kerja banyak. Waktu rehat kadang-kadang sambil makan pukul 1 tu sambil buat kerja, sambil duduk tekan komputer, sambil duduk makan nasi bungkus pun jadi sibuk. Habis tu bila semayang zuhur, saya semayang zuhur 4:30. Kenapa lambat? Sebab saya nak dekatkan dengan asar. Jadi senang. Asar masuk pukul 4.45, saya semayang lohok pukul 4:30. Habis salam semayang zuhur je, terus saya penderah asar pula. Senang. Saya hampirkan 2 waktu. Boleh ustaz kan? Boleh ustaz kan? Tu nama dia melewatkan zuhur. Saja-saja melewatkan zuhur. Yang ni maksud dia. Saja-saja melengah-lengahkan. Yang ni hati elok ni. Bukan maknanya semayang tu tak khusyuk. Bukan maknanya bila semayang tak khusyuk jangan semayang. Salah. Sebab apa? Sebab khusyuk tu di dalam semayang. Ulang balik. Khusyuk tu ada di mana? Khusyuk tu ada dalam semayang. Jadi kalau hang nak khusyuk, hang kena semayang baru dapat khusyuk. Bukan maknanya tak payah semayang sebab hang tak khusyuk. Salah tu. Bila hang tak semayang sampai ke mati tak dapat khusyuk. Belajarlah khusyuk di dalam sembahyang, insya-Allah datanglah khusyuk. Oh, hari ni tuan-tuan nak berhujah dengan orang bijak ni jadi payah. Dia guna otak, dia tak guna ilmu, dia tak guna iman, dia guna akal. Akal dia rasa boleh. Akal dia rasa hak tu betul, dia betul. Dia bukan rujuk. Baik, kemudian yaqulu qaulal abidin wa ya'malu amalal munafiqin. Kata Allah, kata-kata kamu adalah kata-kata orang yang buat ibadat, tetapi amalan kamu amalan munafik. Ni dia ni. Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apa kamu suruh benda yang baik, kamu cakap benda yang baik, tapi kamu buat benda yang jahat. Banyak tuan-tuan. Yang ni yang jadi munafik. Kata-kata baik duk tulis dalam Facebook, sembahyanglah, Allah suka orang sembahyang. Dia sendiri subuh terbabas. Nampak? Duk tulis dalam Facebook macam-macam. Tulis kata-kata hikmah dalam TikTok, dalam Facebook. Allah, bila kita baca tu touching, menyentuh jiwa. Tapi amalan dia amalan munafik. Kadang-kadang dia kata apa? Buanglah dendammu. Dendam itu barah yang merebak dalam jiwamu. Tapi kalau dia marah, kalau dia benci, punya teruk perangai. Sampai ke mati dia dendam. Kata-kata tidak menggambarkan perbuatan. Sebab itu orang Melayu ni tuan-tuan, kadang-kadang dia tengok benda dalam filem tu, itulah diri dia.
Kita tengok cerita Seri Mersing, Damak, Pak Malau, Awang Sulong, semua tu mewakili kita. Semua mewakili kita. Satu, orang yang tak nak memaafkan orang lain, nama dia Damak. Jenuh orang minta maaf, tak mau. Damak, aku ada hajat yang besar dengan kau Damak. Sebelum saya menyampaikan hajat orang, ada baiknya saya menyampaikan hajat saya Pak Malau. Apa hajat kau Damak? Saya nak pulang ke Pahang. Janganlah pulang, tinggal saja di Mersing ni Damak. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ada baiknya hujan batu Pak Malau. Nampak tak? Barang yang lepas jangan diulang kaji lagi Damak. Telajak perahu boleh ditarik Pak Malau, kajang Pak Malau, kajang melipat destak yang tuan-tuan. Jenuh minta maaf, tobatlah hum tak mau. Berapa ramai orang yang macam tu tuan-tuan. Aku kalau aku dah benci pada dia sampai mati 7 keturunan aku benci dengan dia. Tu nama dia Damak. Ada jenis kita ni tuan-tuan, jenis Pak Malau. Tak siasat, tak usul periksa, main balon saja. Tapi sekurang-kurangnya main minta maaf. Dia balon dulu, dia hentam dulu. Lepas tu baru pula buat muka welfare pergi minta maaf. Aku minta maaf Damak, aku bersalah. Tak apalah juga. Tapi sampai bila macam tu tuan-tuan? Ni tambah-tambah kita ni maklumat di hujung jari. Macam-macam benda yang kita hari ni tak perasan. Benda fitnah kita sebarkan. Sekarang tengah duk banjir, tengah duk banjir. Kita tambahkan lagi cerita menakutkan orang. Empangan Kenyir telah mengeluarkan siren amaran. Pakak Kelang Kabuk pula. Oi, Empangan Kenyir dah penuh, lari. Mana kau tahu? Ni taktik bagi tahu. Kelang Kabut, satu Malaysia Kelang Kabut. Pejuang Chechnya dah serang Ukraine, dia orang pun join Rusia. Biar betul kau, Chechnya tu berperang dengan Rusia. Bila masa pula dia baik dengan Rusia, pergi serang Ukraine pula. Apa pula dalam taktik bagi tahu? Amboi. Ni akai tak kat lutut ke apa? Ni tak nampak ni, depa duk semayang ramai-ramai ni, pakak duk takbir nak pergi serang. Ni gambar ni bila punya? Video ni bila punya? Kau ni bercakap baik tapi perangai munafik. Munafik itu menyebarkan cerita bohong. Munafik itu kan bila berkata idza haddasa kazaba, bila bercakap bohong kau perangai munafik. Tak boleh kau siasat, kau tapih, kau filter dulu berita. Banyak orang hari ni dia tak ada filtering tuan-tuan. Dia ada air filter, dia ada water filter, dia ada oil filter, dia ada. Tapi dia sendiri tak ada filter. Apa yang dia terima, apa yang dia tengok, apa yang dia dapat, semua dia percaya. Nampak ni, bukan aku kata gambar dia. Tak nampak ni, muka tak muka dia, ada janggut sejemput tak dia. Ni Ustaz Kazim duk mengajak kita pakai baju batik merah bukan main lagi. Tengok duk batu Feringgi pakai spender. Apa ustaz ni? Apa punya ustaz? Lah ni Pak Long, gambar saya, gambar kita, gambar Pak Long boleh campur dengan badan orang lain. Muka kita ni tuan-tuan jantan, dia boleh ubah jadi flawless, jadi betina. Dia boleh buat. Muka mangah melah, mangah dia boleh ubah jadi lelaki, misai bertaring menjadi sajen senin. Sebab tu Allah kata dalam Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Siasat. Sifat orang munafik, dia tak siasat, dia balon. Tapi bila kita bercakap, cara gaya cakap tu macam orang abidin, orang yang buat ibadat. Tapi cara betul-betul kita ialah munafik, tak bertanggungjawab dengan apa yang kita sebarkan. Baik, kemudian katanya lagi
In u'tiya lam yaqna wa in muni'a lam yasbir. Kata dia lagi, manusia ni kalau diberi in u'tiya lam yaqna, dia tak memadai, dia tak cukup. Wa in muni'a lam yasbir, kalau dia tak dapat, dia tak boleh sabar. Perangai manusia ni, kalau dia dapat tak pernah cukup. Kalau dia dapat, dia tak pernah cukup. Yang dalam tangan ni belum habis disuap, tapi duk tengok nasi orang dalam pinggan orang lah. Dalam pinggan dia pun tak habis lagi makan, tapi duk nampak dalam talam orang lain lah. Itu nama dia golongan yang tak memadai dengan apa yang dia ada. Dia tak kenyang-kenyang, lapang, bukan tak ada isteri, ada, tapi duk tengok bini orang. Bukan tak ada suami, ada, duk tengok suami orang lain. Tengok lain. Bukan tak ada rumah, ada, tapi siang malam duk scroll tengok abang cantik abang kan, cantik abang kan, cantik abang kan, ya Allah abang langsir dia abang, cantik abang kan, cantik abang kan, sampai pukul 3 pagi duk cantik abang kan, cantik abang. Lama-lama dia tak reda dengan rumah dia duk ada lah. Bukan tak ada kereta, aircon ada, radio ada, semua ada dalam kereta dia. Tak, tapi tak syukur dengan apa yang ada. Duk tengok kereta sebelah dia, waktu kereta tu duk parking dekat, duk tunggu lampu merah. Bang, tengok tayar dia bang. Kereta tu pi, exhaust 4 bang, exhaust dia 4 bang. Yang dia ni pula exhaust relay tengah jalan. Dia tak syukur dengan apa yang dia ada. Lama-lama dia tak seronok dengan yang dia ada. Dia tak reda dengan isteri yang dia dapat. Dia tak syukur dengan suami yang dia dapat. Dia tak reda dengan rumah yang dia ada. Semua tak cukup pada dia. Orang macam ni tuan-tuan, apa jadi? Dan kata dia, wa in muni'a lam yasbir, kalau dia tak dapat, dia tak sabar. Tuan-tuan pernah jumpa orang bunuh diri? Jumpa. Hidup kita ni jumpa macam-macam. Saya jumpa orang bunuh diri sebab tak lepas SPM. Bunuh diri tuan-tuan. Dia tak dapat skor, dia malu. Mak bapak pula hentam dia, cikgu-cikgu pula feras, Allah awak ni nampak. Balik rumah dia tengok kipas angin gantung kat kipas panjang tu, lidah. Ada satu yang saya uruskan, gantung juga kipas angin juga, sebab Fras bercerai dengan isteri dia. Dia tak boleh terima isteri dia tinggalkan dia. Entah sayang macam mana tak tahu. Lah gantung betul kipas angin. Ini pun kalau besar macam ni kipas angin cantik punya, tak jatuh dah. Taruh kipas 3 bilah pun dia boleh gantung, tambah yang ni 6 bilah, besar gedabak macam ni tuan-tuan, cantik punya. Orang gunakan kipas untuk bagi sejuk, dia gunakan kipas bunuh diri. Pasal apa? Pasal tak boleh sabar benda yang dia tak dapat. Itu tak dapat, tak apalah, dia cederakan diri dia, lantak pergi kat dia. Ni tak dapat, dia celakakan orang lain. Ni dia pinang satu orang perempuan, dia tak dapat, dia sebut alah aku tak dapat, semua takkan dapat. Gila perempuan tu tuan-tuan, disihirnya. Lah duk jalan tak pakai baju dah perempuan ni. Daripada orang duk minang seorang, ditolak, geram punya pasal sihir dia. Yang ni pun tuan-tuan pernah jumpa. Dia tak sabar, padahal bersepah lagi orang perempuan. Banyak lagi. Pasal apa yang kau tak ada sifat sabar bila kita tak dapat sesuatu benda. Ada yang tak dapat anak, dia tak sabar. Bila dia tak dapat anak, dia buat benda yang bukan-bukan. Dia telan benda yang bukan-bukan. Dia buat benda yang bukan-bukan.
Yang penting aku dapat anak. Dia bawa anak dia jumpa saya dengan isteri dia, 3 beranak mai. Okey. Masalah apa abang? Kami tak ada anak lama tak? Ni anak lah. Ni anak lah. Jadi masalah dia macam ni. Jadi 6 harakat jadi. Jadi tak jadi ni lama kan. Kami ada nazar. Kalau dapat anak, kami nak bawa aduk cucuk mulut, aduk cucuk badan. Pasal apa nazar macam tu? Kami dah minta dekat ustaz, kami dah minta sembahyang hajat, dah berubat macam-macam lah. Tapi ada kawan kata cuba hampir jumpa dengan Tok Sami tu, dia boleh berubat. Jadi pi minta ubat kat dia nak dapat anak. Dia kata syarat dia kalau dapat anak kena bawa benda tu. Jadi tu dia 4 kali lah jadi. Soalan saya ustaz, saya kena bawa dah ada cucuk ni. Ada bawa lagi tu. Busik-busik ni. Saya tengah-ngah tuan-tuan. Tengah-ngah. Astaghfirullahalazim. Abang tak boleh sabar ke? Nabi Ibrahim tu berpuluh tahun tak dapat anak. Tak ada dia minta macam tu. Nabi Zakaria berpuluh tahun nikah tak ada anak. Tak ada dia buat macam tu. Kenapa abang tak ambil contoh pada Nabi-Nabi tadi? Taklah abang. Yang bagi anak tu Allah, bukan dia. Tak usah ikut. Tak, mereka kata sekali kalau tak, tak usah dia ikut mereka. Sekali ikut makan sumpah, makan nazar. Tak ada yang makna makan sumpah, makan nasi, bukan makan sumpah. Pergi balik. Saya marah entah. Saya jarang marah orang yang jumpa saya. Tapi kalau dah merapu sangat saya marah. Takkan abang bodoh macam tu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana dia letaknya surah Fatihah? Hanya pada Engkau ya Allah aku ibadat, hanya pada Engkau ya Allah aku minta tolong. Dah Allah kata minta tolong pada aku, minta lambat cepat sabar sat aku bagi tahu waktu dia. Saya dah minta doa ustaz nak dapat anak sampai anak saya mati. Bila Tuhan nak bagi? Tuhan bagi kat hang dalam syurga. Sabar. Allah kata dia bagi, tak bagi dalam dunia, dia bagi dalam syurga. Sabarlah. Naklah saya nak anak dalam dunia. Abang tahu lah, nak anak dalam dunia ni rupa ramai mak jadi stroke. Duk pikir perangai anak sampai naik darah tinggi. Abang tahu tak berapa banyak kepala ayah yang putih anak dia sembelih? Anak dalam dunia ni. Abang tahu tak baru ni mak kena kerat kepala anak dia potong. Abang nak masalah tu demai kat abang. Allah tak bagi anak tu pada abang supaya Allah pandang, abang pandang baik pada Allah. Belum tentu abang dapat anak-anak tu manfaat pada abang. Jadi redalah jadi orang yang baik. Duduk dalam syurga minta ya Allah, aku nak anak dalam syurga ya Allah. Ya ustaz, dalam syurga boleh kita minta anak? Kau tak baca Nabi kata dalam syurga ni kau minta apa pun kau dapat. Sebab tu ulama-ulama kata termasuklah nak dapat. Kau nak bersalin, nak rasa mengandung, duk dapat. Gaduh apa ke benda? Sabarlah sat. Masalahnya tuan-tuan, kita ni boleh cakap sabar kalau tak kena kat kita. Cuba mai kat kena. Cuba mai kat kita. Boleh sabar. Abu jiran sebelah rumah duk pasang tile. Asap dia habuk tile tu mai rumah kita. Lepas tu lelah kita. Tak boleh kena habuk langsung. Mai malam pula cucu balik, tak boleh kipas angin, teriak. Mak oi, Aiman ni dia bukan boleh kipas, dia nak aircon. Yang kita tak boleh kena aircon. Mai lelah sejuk. Malam tu tak bernafas pula. Cucunya pasal
Tak apalah, tak bernafas pun doa lah. Mai jiran pula mai hantar apa tahu makanan apa terlupa nak bagi tahu dalam tu ada cuka, makan tak bernafas pula. Mai anak balik pada asrama awak balik jeruk. Duk ngap tak depan kita berteringin buh. Jeruk seketui makan, lepas makan tak bernafas pula. Tu nama dia asma. Lelah. Nu duduk kat klinik tu. Berubat merata tak lega. Boleh sabar. Orang lain main bola boleh, orang lain berjalan boleh, kita duk Lalah kawan kata, hang kalau nak lega. Kawan aku dah abang. Dia kata kena telan anak tikus. Lega. Dia kata lega lah, tak ada apa lah. Tengok elok dah makan jeruk, pakli lah apa semua elok lah. Dia balon sungguh tuan-tuan. Saya tak bohong, dalam masjid dia main jumpa, dia kata ustaz boleh tak berubat lelah? Tak tahu, saya pun lelah nak ubat apa. Saya tak erti perubatan, saya tak erti kata. Dah ustaz ingat bohong, tolong lah. Dia tak pandai abang Dia pun kata makan hati unta. Hati unta tu abang goreng dengan tanpa minyak, abang blend tumbuk buat kopi, insya-Allah. Pasal apa abang tanya? Tak, saya ngaku ustaz boleh berubat, saya tanya kan. Tak pandai. Tak apa, ini nombor 2. Ustaz, makan anak tikus apa hukum? Saya tengok muka ni. Abang dah makan ke? Dah. Lah. Berapa ekor? 2. Hak lagu mana? Hak merah tu. Dia kata hak merah. Dia pun kata ubat lelah. 2 ekor saya telan. Abang telan lagu mana? Bungkus dengan roti gedenya. Ngap sekali. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayar tak buah Melaka? Tekat. Perik buruk aja lebih kurang macam tu, tuan-tuan. Allah, abang telan belum? Telan dah, selamat dah. Dah selamat tak apa. Nak kata apa, takkan nak korek balik kot. Lain-lain jangan buat. Ni dia, pasal tak kena pada kita, kita boleh buat muka tu apa, cuba kena kat kita. Cuba kena pada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah jumpa orang yang korek kubur bapak dia. Dia korek kubur bapak dia, ambil sepotong kain kapan mayat bapak dia. Sebab dia tak tahan kena kacau. Bomo mana tak tahu kata ni saka bapak hang, ni saka bapak hang. Nak berubat saka kena pi ambil kubur apa nama kain kapan, kubur mayat bapak hang tu hang kena gali, ambil 4 jari kain kapan. Dia buat, tuan-tuan. Sedangkan kita tahu menggali balik kubur tanpa sebab tu mengaibkan mayat. Tak boleh. Dia peduli apa? Dia tak sabar. Dia korek kubur, tuan-tuan. Dia jumpa mayat bapak dia, dia potong, buat balik. Dia bagi kat Tok Bomo tu. Tok Bomo tu letak dalam mayat ni, letak dalam gelas, rendam. Tok Bomo suruh minum. Ni dia nak buang saka pak hang supaya tak kacau hang. Telan, tuan-tuan. Habis telan mai tanya. Dia kata, ustaz apa hukum? Berdosa besar, syirik. Saya kata tak usah mai tanya lah. Abang pun tahu berdosa. Yang abang boleh telan air kapan tu satu hal. Abang sanggup no korek kubur bapak sendiri, abang sanggup no. Abang tak kesian ke ayah-ayah abang? Dah, saya sakit ustaz. Dah. Abang tahu mana ayah abang belah saka? Abang tak tahu kan? Tok Bomo bagi tahu kan? Kalau Tok Bomo tu tipu. Kita ni kadang-kadang tak erti, kadang-kadang jahil, kadang-kadang tak tahu. Bila sakit panggil orang berubat. Dia pun jampi Saka. Ada tak barang-barang lama? Dia kalau bercakap sambil pejam mata, percaya.
Kalau cakap tak pejam, orang tak apa nak percaya. Dia rasanya ada benda lama dalam rumah ni. Ada tak dia tinggal barang-barang lama ni? Kering ke, striker ke. Nampak? Orang percaya tak? Percaya. Kerih dah, kerih kan? Ayah tinggal kerih kan? Dia cucu pun striker pun ada. Sudah. Dia kata hak tu dia duduk tang situ, jadi duduk main, duduk kacau dia pasal ada tunggui dia. Ada tunggui dia. Jadi dia duduk main, duduk tengok tang situ. Jadi kalau boleh lah pergi buang. Kami tak tahu nak buang. Tak susah pergi Jabatan Pulau Pinang campak buang. Tapi selalunya kalau campak tu dia terbang main balik. Sudah entah. Kalau gitu Tok Bomo lah buang. Tak apa. Mai saya buang, balut kain kuning, ketak-ketak tangan bagi. Berat benda ni. Kita pun cering bulu rumah ni. Lepas-lepas dia buat balik lega. Alhamdulillah lega. Dia tak tahu kerih tu harga berpuluh ribu. Tu saya kata bodoh. Dia tak tahu striker tu harga berbelas ribu. Tok Bomo tu pergi jual no. Ni yang buang pasal apa? Kerih tu kerih lama. Bukannya ada hantu pada kerih tu. Tapi dia cerdik, dia pergi jual dekat pengumpul barang antik tuan-tuan, berpuluh ribu harga kerih. Mana ustaz tahu? Awak saya tak tahu pula. Saya pergi jumpa hak pengumpul. Saya pergi rumah dia penuh dengan kerih. Tombak, lembing semua ada. Saya tanya tuan, mana tuan dapat ni? Apa susah Tok Bomo main jual kat saya? Astagfirullahalazim. Kita kehilangan barang bersejarah yang cukup berharga. Lah tuan-tuan nak cari striker besi tu mana? Hebat. Dulu dia kata striker ni lah duk simpan hantu. Pakat jual semua striker orang. Lah tak jumpa lah. PPP ada kat muzium. Rasa macam aku punya. Padan muka. Guna otak entah ni. Jadi bila sakit apa nak buat? Sabar sat lo. Sakit mai cepat, lari hilang macam semut, sabar sat. Baik, kemudian dia kata lagi, ya'muru bil khairi wa la yaf'aluhu. Mereka itu menyuruh supaya berbuat baik, tapi mereka sendiri tak buat. Suruh buat baik, dia sendiri tak buat. Dia macam kolek bah, lama tak guna kolek bah. Saya duk Batu Kurau, orang Batu Kurau, dia panggil kolek bah. Tuan-tuan sendiri panggil apa? Konduktor bah. Kolek bah. Zaman kita lo, konduktor bas, kolek bah. Rupanya kolek tu kolektor. Mai ke orang kampung panggil kolek bah. Apa dia kolek bah? Saya suka orang yang ambil tiket bas zaman dulu-dulu. Belah kiri dia penuh dengan tiket. Banyak pula. Tarik tiket. Tangan belah kanan dia ada jarum hak duk kepik. Tak mana ustaz suka. Bila bas nak berjalan, dia ketuk besi tu. Tet. Saya kalau naik bas duk tunggu dia bila dia nak ketuk. Sedap bunyi ketuk tu. Tet. Apa? Okey. Cuba tuan-tuan tengok konduktor bas, kolek bas. Bila orang tahan bah pun berhenti. Dia duduk sebelah driver bah. Yang belakang tu dia kata apa? Hak duduk biri tu. Belakang lagi. Naik orang tahan. Belakang lagi. Sekali berhenti lagi. Belakang lagi. Cuba tuan-tuan tengok. Dia pergi belakang tak? Dia tak pergi belakang. Belakang lagi. Dia tak. Dia duduk situ. Dia serupa kita. Sedekah. Dia tak sedekah tak? Dia duduk tolak. Sedekah. Tapi dia tak sedekah. Ni nama dia jenis sedekah konduktor bah. Kolek bah nama dia. Dia ajak orang sedekah, dia sendiri tak sedekah. Kadang-kadang dia yang buat sekolah, dia yang buat tahfiz. Tuan-tuan marilah bersedekah. Dia tak juga. Kadang-kadang AJK dia pun tak sedekah. Dia kerja dia marilah sedekah, tapi dia sendiri tak sedekah. Sepatutnya hang dulu buat. Ibda' binafsika.
Mulakan daripada diri kamu dulu. Jangan duk pandai ajak tapi kamu tak buat. Ajak. Bila mai masa nak buat, dia tak buat. Ni nama dia jenis ajak kau tak tebah. Wa yanha bisyarri wa lam yantahi anhu. Dia kata mereka itu mencegah akan keburukan, kemungkaran, wa lam yantahi anhu. Bila bercakap ni subhanallah, tapi bila jumpa kejahatan dia tak cegah pun, dia diam, tak kata apa. Ni cabaran kita ni tuan-tuan. Saya takut jadi kat saya. Bila ceramah berdegar-degar, bila jumpa maksiat tutup mata. Bila ceramah haram. Bila dapat kat dia, sebelum dapat haram. Bila dah dapat, dia sebenarnya tak haram tau, tapi nampak macam haram. Tapi sebenarnya nampak ni dia ni yang Allah duk kata ni. Ada orang jenis tu belum dapat semua haram. Bila dapat kat dia cari jalan macam mana nak bagi halal. Cabaran tuan-tuan. Cabaran. Saya pernah sekali tu dipanggil untuk berlakon sitcom. Sitcom ni cerita komedi lah. Situasi komedi tu nama dia sitcom. Cerita komedi lawak. Jadi ustaz, kami nak jemput ustaz berlakon dalam sitcom kami. Saya kata boleh. Pelakon dia siapa? Yang ni. Yang perempuan tu dia bukan tak tutup, tak pakai tudung, tak pakai. Oh, saya berat pun. Kalau saya nak berlakon, minta boleh tak dia pakai tudung? Saya boleh berlakon dengan dia. Tak apa, saya bincang dengan dia. 2 hari call balik. Boleh ustaz? Boleh. Dia nak pakai tudung. Okey. Dia pakai tudung. Tak apa. Waktu baca skrip, dia dah pakai dah. Tutup. Dan dia tutup tuan-tuan sampai sekarang. Tak buka dah. Sampai sekarang tuan-tuan duk tengok dia live. Sampai sekarang pelakon ni. Alhamdulillah. Sebab tu kita kena cakap. Ada juga yang saya berlakon, ustaz, dia tak mau pakai ustaz. Dia tak mau pakai. Dia kata laki dia tak suruh, laki dia tak larang. Tak apa, aku suka hang. Lepas tanggungjawab aku lah. Selesai masalah. Saya cuma minta. Dia kata suami dia tak suruh, suami dia tak larang apa, suami dia tak bisin. Tak apa. Pulang kat hang. Tanggungjawab aku dah selesai. Sekurang-kurangnya cakap. Sebab tu ada satu pengarah filem, dia meninggal 2-3 bulan lepas. Bila dia panggil saya berlakon, saya berbual dengan isteri dia, bual dengan dia, nyembang. Saya tanya, abang, macam mana kesihatan abang? Saya ni tak apa sihat ustaz. Tapi dah janji dengan orang kena buat tak? Nak buat macam mana? Udah janji dengan demek kata dia. Saya tak sihat. Tapi ustaz, lepas-lepas saya sakit, saya sembuh dari sakit, saya teringat mati ustaz. Saya teringat budak-budak yang kerja dengan saya ni. Kalau dema tak sembahyang, apa saya nak jawab depan Tuhan? Sebab tu saya mana-mana yang kerja dengan saya kena sembahyang, kata dia. Betul tuan-tuan. Masuk Zuhur 1:30, stop. Production crew stop. Okay, time for salat. Okay. Oh, dia punya pegawai dia, penolong, semua pakai sembahyang. Buat satu kemah khas sembahyang.
Kameraman ke, continuity ke, pekebala semua pergi sembahyang. Siapa imam? Saya imam. Allahu Akbar. Pelakon perempuan ke, pelakon lelaki ke, semua sembahyang. Sembahyang. Sebab apa? Sebab takut. Hang berlakon, hang tak sembahyang, nak jawab apa? Jadi saya kata alhamdulillah bang, saya syukur sangat bila abang buat surau dalam set berlakon. Tuan-tuan, satu filem, satu drama nak siap 3 minggu sampai 4 minggu. Bayangkan kalau tak semayang apa jadi. Dan kesedaran kita terhadap semayang alhamdulillah makin kuat. Mudah-mudahan kita ni tak cakap saja, kita buat. Kerana kadang-kadang kita nak buat tu jadi susah. Saya bagi contoh. Kita ajak orang semayang, semayang. Tapi bila kita buat kenduri kahwin, berapa ramai tak semayang? Bila adik-beradik kahwin, kita biar aja dia tak semayang. Pengantin tak semayang, pak pengantin tak semayang, yang di kedohong tak semayang, hak caterer tak semayang, pakai duk angkat lauk sampai habis semayang zuhur. Kita tak tegak. Kita tahu budak catering tu tak semayang. Baju putih, seluar hitam, duk angkat kelang kabut, peluh sini, buh pula, tolong good morning ni. Pernah tak kita tanya dia, semayang ke? Tak apa, pakcik mengangkat, hampir semayang lah. Kena buat. Dulu-dululah kenduri kahwin kita, speaker atas pokok rambutan. Dulu. Lagu Sanggam lah, apa bala semua. Dok Kilau lah. Penting tuan-tuan tu, DJ bertugas. Diminta kepada tetamu-tetamu yang telah menjamu selera, pihak tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Itu namanya ayat pengalau. Pilah balik. Tapi jenis tak faham. Sambil duduk syokok down. Terima kasih. Ya, orang duk main lagi duk beratok tu nak cari kursi. Kita pula tak faham. Kepada tetamu-tetamu yang telah menjamu selera, saya bagi pihak tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan ke majlis perkahwinan pengantin kita pada hari ini. Tak bangun-bangun lagi, kena kali ketiga. Yang dah makan tu baliklah, tak faham-faham. Nampak tu. Tu kasak tu. Sebab tu tuan-tuan, bila dah balik, tuan rumah minta supaya kosongkan tempat duduk, wajib kosongkan. Ada hukum tu. Yang kedua, peranan DJ bertugas. Sekarang telah masuk waktu zuhur bagi kawasan Bukit Gambir dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kemah untuk mengerjakan solat zuhur disediakan di sebelah tempat DJ bertugas. Kita siarkan azan. Wah, cantik. Kadang-kadang kita ajak orang semayang, tapi bila kita sakit, kita pun tak semayang. Ni yang takut. Mai Tuhan bagi sakit sikit dia. Ni doktor masukkan intravenous drip. Masuk. Benda yang paling kita lemah masuk ubat apa dia? Nurse datang, dia ikat dengan getah tu. Dia duduk ketuk dah. Dia duduk ketuk. Cari apa? Cari urat. Cari-cari tak kena urat. Aduh, sakit. Dapat dia cocok, dia tarik urat keluar, dia tinggal dalam tu. Ni nak sembahyang lagu mana ni? Ni ustaz, nak sembahyang lagu mana ni? Dia ada buh gam ni. Betul? Setelah tak sembahyang berapa hari dah? Dia hari tu 4 hari dia bengkok tak 4 hari bengkok dia tukar belah ni pula. Yang ni baru 2 hari, kira 6 hari tak sembahyang. Oi, abang cakap sembahyang. Tapi bila abang sakit, abang tak reti nak selesai masalah ni. Leceh lah abang oi. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kita masalah. Allah Ta'ala bagi kita sesuatu musibah supaya kita belajar bagaimana nak buat. Semalam saya pergi Kuala Lumpur, lori terbakar. Lori terbakar dekat Bukit Beruntung. Jamnya sampai Berang.
Saya kata tak sampai dah kalau macam ni, tak bergerak langsung ni apa siapa pula tengok ko info plus lah lori terbakar. Tak bergerak. Dah pukul 6.30. Tak sembahyang sah. Berapa ramai yang tak sembahyang? Nak sembahyang apa? Ustaz jalan jam. Dah hang tak boleh turun sembahyang tengah jalan. Buatnya kereta jalan, kereta saya tak jalan, marahlah orang. Itu buat macam mana? Tak sembahyang. Oh, boleh tak sembahyang? Apa tak boleh pula? Tuhan pun faham salah kita apa. Sudah tuan-tuan. Tak sembahyang dengan sebab jam. Boleh tak sembahyang dalam keadaan macam tu? Yang ni yang kena belajar tuan-tuan. Kita kena buat kursus balik lah. Mungkin kita dah tahu, tapi ramai lagi tak tahu. Semayang kalau tangan masuk drip, macam mana nak buat? Semayang kalau stuck dekat jalan raya, langsung tak berjalan, jalan sikit, macam mana nak buat? Macam mana nak semayang? Ayam tak ada, melainkan satu botol mineral kecil ni saya. Macam mana nak ambil wuduk ustaz? Kena belajar balik. Kita kata abang, saya nak ambil wuduk, kita bagi kat dia. Nah, wuduk dengan ini. Dia kumuk saja setengah. Kok habis. Nak cukup sampai ke kaki macam mana? Dia kumuk saja setengah botol. Mana nak cukup? Kena belajar balik entah. Ada satu soalan yang sampai sekarang saya teringat. Pukul 8 dia telefon saya lepas buka puasa. Ustaz, saya ni kira puasa je lah. Puasa apa? 7.20 buka tadi. Dah saya kat highway ni. Siapa? Kereta rosak. Betul? Mana ada makan apa lagi? Apa budak ni kira puasa lagi ni. Puasa apa abang? 7.20 tadi buka. Dah usah faham lah. Saya tak makan apa lagi ni. Kira puasa ni. Tak puasa dah abang oi. Dah saya belum makan apa-apa lagi Ustaz. Walaupun abang tak makan, abang dah tak dikira puasa, dah habis dah. Habis tu apa tandanya saya tak puasa dah? Mana saya tahu? Apa pun tak ada ni, korma apa ayam pun tak ada apa ni. Saya kata abang tak makan pun abang tak puasa dah. Dah usah faham dah. Saya faham, abangnya tak faham. Saya kata kalau abang susah sangat, pergi buka bonet depan, buka tu, penutup tangki tu. Abang nganga tu, sembung tu. Kira buka puasa. Lepas tu sebulan tak puasa, tu bakar mulut. Sampai tara tu sendiri tuan-tuan, tak fahamnya. Jadi kita ni, kalau boleh, walaupun benda tu kita kata, apa saya takkan tak tahu. Tapi ada sungguh orang tak tahu. Jadi peranan kita di masjid ni, kalau boleh kita buat balik benda-benda hak simple-simple dan sempoi-sempoi macam saya cakap tadi. Dia tak tahu. Contoh tengok ada orang yang semayang salah kiblat dekat sisi minyak. Dia duk cari tang mana nak panuh tak ada atas bawah depan belakang, dia balon. Habis-habis semayang bangla kata sini kiblat, sini kita, sini biar betul kau. Sini kiblat itu ada tulis tu, kiblat sudah tulis. Ustaz nak kena qada tak ustaz? Nak qada apa pakai habis waktu lagi? Dah. Nak kena ulang tak ustaz? Masa saya semayang tu ustaz, saya yakin belah sini ustaz. Habis-habis dia habaq belah belah sini belah dah. Kira halal tu. Yang ni yang kena belajar dia tuan. Kadang-kadang bila dia tersalah kiblat, kita masuk dalam surau dia salah kiblat, macam mana kita nak habaq kat dia? Kiblat dia salah. Boleh pergi buat cakap kiblat salah tu, kiblat belakang kawan panjang telinga salah ke? Patah sudah entah. Macam mana nak buat pada orang yang salah kiblat ni? Pergi pegang bahu dia pusing. Dia pula jenis silat kalimah punya, gayung petani apa tu, pegang bau, dia siku lebam ni. Balik rumah teriak, kenapa abang? Tahu orang mana tu siku aku nak betul sembahyang, dia siku aku
Sebab tak ada ilmu. Hak ni pun tak ada ilmu, hak nu pun tak ada ilmu, jadi susah. Jadi fikir-fikirlah jatan kuasa masjid, buat 20 persoalan sempoi. Buat lepas raya. Senang je tajuk dia. 20 persoalan yang simple tapi orang tak tahu. Datanglah beramai-ramai. Anjuran Masjid At-Taqwa. Selesai masalah. Bulan depan 20 lagi masalah yang simple. Lama-lama tuan-tuan, orang tahu. Sebab kadang-kadang bila baca kitab-kitab yang berat macam ni, aku kitab ni tak boleh. Yang hang boleh apa dia? Pasembok aku boleh. Makan aku boleh. Mai kitab ni aku pening. Tapi kalau kita buat bentuk simple dan sempoi, anak-anak muda, orang tua-tua dia datang, ini aku jumpa. Ini aku tahu ni. Ini huruf M. Ini bukan M pakcik. Ini huruf H. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah merahmati kita. Simpan ni kertas ni bulan depan kalau ada lagi lah, kita pakai balik ni tuan-tuan. Tak habis lagi. Tak payah saya betul state lah. Simpan lah, jangan duk buang pula. Lagi masuk tandas pula cantik punya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil 'ain wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.